iaitu berkenaan dengan PAS. Sekarang ini kita dapati PAS berada dalam keadaan yang agak kritikal, terutama apabila dia telah mengkhianati UMNO dalam mufakat nasional. So dia berada dalam keadaan kritikal. Sebelum ini, apa yang berlaku? PAS bersama dengan mufakat nasional sewaktu Pakatan. Sebelum itu, sewaktu pada tahun 2008 lagi, kita tahu bahawa sebenarnya 2009, Hadi sudah pun merancang untuk nak mengkhianati kerajaan Pakatan pada waktu. Demikian bila timbul masalah kerajaan perpaduan apa semua sekali dalam surat khabar ini, saya pun tak faham macam mana ni. Kita sudah buat putusan dari muktamar di Ipoh tahun lepas. Kita sokong Pakatan Rakyat. Nak berunding dengan UMNO untuk berkerajaan, tak usah. Nak berunding untuk benda lain boleh lah. Moga dia Melayu, moga dia manusia juga kena berunding. Dengan lembu kerbau kita berunding. Kita guna lembu kerbau untuk menggala, guna lembu kerbau untuk sembelih. Tapi nak berunding dengan UMNO untuk buat kerajaan perpaduan ke kerajaan atau menatang apa kau, tak salah kan. Ngarut. Kita kena. Kemudian Nik Aziz akhirnya meninggal Tuan Guru Nik Aziz pada 2015. Pakatan Rakyat berpecah. Pakatan pada hujung 2015 kerana ketamakan serta gila kuasanya Hadi ini. Gila kuasanya Hadi ini, ada orang kata kat saya, berani. Saya berani. Sebab dia bukan Tuhan, dia bukan Nabi. Bukan Tuhan, dia bukan Nabi. Dia buat salah. Apa salahnya? Apa dosanya kalau kita nak adakah dengan ulama maksum? Apakah dengan taktul ulama tu dia kudus? Kita bukannya yang mengangkat seorang ulama itu hanya dia ada title ulama. Maka salah tak betul. Angkat seseorang itu wa ima dia ulama atau ulama kerana kebenaran yang dia bawa. Kerana jalan benar yang dibawa. Kerana ketulusan cakap yang dia bawa. Dia bercakap apa yang dibuat sama dengan apa yang dia cakapkan. Orang itu tak perlu ulama pun, dia orang yang kita respect. Tapi kalau dia pakai serban tapi keluar mulutnya, di mulutnya perkataan yang busuk, perbuatan mengkhianat, perbuatan yang tidak lain hanya sekadar untuk menunggang agama, maka title itu tidak layak untuk dia. Ada satu title yang ulama bagi, ulama juga dipanggil ulama su', ulama jahat. Jadi apa ulama letak title ulama jahat ini? Dia ada ulama yang benar dan ulama yang jahat. Ulama yang mengampu pemerintah. Walaupun pemerintah buat salah, diampu juga pemerintah tersebut. Ampu juga. Pernah kalau tak silap saya cerita Imam Nawawi. Ini orang ulama PAS boleh bahas cerita ni lagi bagus daripada saya. Bila mana raja tu kata kita sekarang ni nak berperang, Imam Nawawi dia kata kita kena ambil semua ni. Sebab kita nak pergi perang, rakyat bagi donasi untuk kita nak buat kita punya tentera. Boleh tak? Semua ulama dekat negara semua bagi kalau tu salah Imam Nawawi dipanggil. Dia kata ada seorang ni kena bagi fatwa. Mungkin saya silap Imam Nawawi, tapi tak apalah. Kena bagi fatwa tersebut. Kalau dia tak bagi fatwa, better rasa tak puas hati lagi, panggil dia. So bagi fatwa supaya rakyat bagi harta kepada kantong negara ni, kepada war chest kita ni, sebab kita nak pergi perang ni lawan musuh. So ulama tu kata apa? Saya boleh bagi fatwa tersebut tuanku, tapi selagi mana tuanku tak bagi habis harta tuanku, emas, harta, kekayaan tuanku, habis khazanah negara dahulu untuk diletak di dalam war chest ini. Kalau itu tak habis tuanku, maka saya tak boleh bagi fatwa tersebut. Kerana buat apa kita nak memaksa rakyat kita bersusah sedangkan engkau hidup senang? Kenapa kita nak kena paksa rakyat kita susah sedangkan kau hidup senang? Saya teringat, yalah kita nak kata apa tentang Sultan Brunei kita katalah, tapi saya teringat masa saya pergi Brunei dulu kan. Saya lalulah depan istana tu kan. Dia kata, kawan saya kata, dulu masa banjir, bila banjir kan dah tak boleh lagi, empangan dah nak penuh, empangan kena dibuka, dia kata. Arahan yang di-Pertuan Yang Bertuan Agong, arahan Sultan Brunei
ialah hendaklah air itu mengalir ke dalam kawasan istana dahulu. Banjirkan kawasan istana sebelum kita nak banjirkan kampung rakyat. Itu kata Sultan Brunei. Banjirkan dulu kawasan istana. Maksudnya jadikan kawasan istana itu flooded untuk mengurangkan tekanan air yang semakin tinggi di dalam empangan sebelum kita nak banjirkan rakyat. Ini beberapa tahun lepas saya begini. Ya, whatever lah, dia bukan maksum, dia ada silap dia. Tetapi kita tengok tuan-tuan, orang yang melihat rakyat dahulu. Saya ada juga kawan dekat Brunei ni, kawan Brunei jugalah. Orang berbangsa Cina. Bangsa Cina, saya tanya dia. Orang kaya, bukan orang miskin tuan-tuan, orang kaya. Dia kata orang Brunei ni dapat beasiswa ke pergi belajar? Anak saya dapat beasiswa, dia kata. Hah? Anak you dapat beasiswa? Dapat beasiswa. You bukan orang miskin. Tak, semua orang Brunei dapat beasiswa, regardless of race. Semua akan dapat beasiswa, dia kata. Cuma persoalannya kat mana belajar. You nak belajar mana? Overseas. Dapat beasiswa tu. Sebab tu saya kata, saya bawa sekarang ini, kita bawa kepada negara kita ni. Kita bawa kepada negara kita. Kita lah katalah macam mana, apa pun dengan Singapura. Oh, Singapura macam ni, Singapura macam tu. Ya, negara dia kecil. Tapi tahu tak, Singapura ni antara negara yang paling telus di dunia. Top 5. Antara negara yang paling kaya di dunia daripada segi GDP. Malah Brunei dengan Singapura, mata wang dia lagi tinggi daripada kita. Tak malu ke? Why? Kenapa? Kita tanya soalan tu, kenapa? Hari ini hari kebangsaan. Ada orang Borneo ni sensitif kalau disebut Hari Merdeka. Sebab dia kata kita tak merdeka pada 31 Ogos. Malaysia bukan merdeka pada 31 Ogos. Tanah Melayu merdeka 31 Ogos. Okey, tak apalah. Itu perdebatan sejarah, tak apa. Perdebatan tentang tarikh dan sebagainya, itu sejarah. Bagi saya 31 Ogos tarikh kemerdekaan Tanah Melayu, pembentukan Malaysia 1963 16 September, dan kemerdekaan Sarawak pada 22 Ogos 1963. Okey, tak apalah, itu semua technicalities. Tetapi kenapa kita kena tengok perbezaan tarikh itu, tarikh ini, tapi kita tak tengok semangat kepada kemerdekaan tersebut, semangat kepada pembebasan tersebut. Apa semangat kepada pembebasan tersebut, tuan-tuan? Semangat kepada pembebasan tersebut adalah meleraikan kita daripada cengkaman penjajah, daripada cengkaman orang luar yang menguasai kita, dan akhirnya kita mentadbir diri kita sendiri dalam kerangka hala tuju masa depan, masa kini, sebelum ini, dalam perancangan dan juga hala tuju yang kita tentukan. Kenapa kita tak tengok daripada aspek itu? Sebaliknya duk bertekak, isu ni tarikh ni, tarikh ni, tarikh. Tarikh is a tarikh lah. Tak apalah, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, whatever you gonna call it. But my point is this. Hari Kebangsaan itu, Hari Kebangsaan ini mengingatkan kita bagaimana kita lari daripada beberapa penjajah. Kita pernah dijajah oleh Portugis. Kita pernah dijajah oleh Belanda. Kita pernah dijajah oleh British. Kita pernah dijajah oleh Jepun. Semuanya kita lawan, tuan-tuan. Kita tentang, kita lawan. Kenapa kita tentang, kita lawan? Sebab kerana kita nak kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Dalam fikiran rakyat pada waktu itu, pertama, pentadbiran itu harus letak pada tangan rakyat kita sendiri. Bukan ditentukan oleh London, bukan ditentukan oleh Amsterdam, bukan ditentukan oleh negara luar. Polisi, biar kita yang menentukan polisi tersebut. Dan akhirnya kita 1957, 1963 kita dapat bagaimana mentadbir negara kita sendiri, hal tuju negara kita sendiri. Namun begitu, apa yang kita kurang sepanjang tempoh tersebut adalah bagaimana kita lupa untuk nak meningkatkan taraf hidup dan pemikiran rakyat ke tahap di mana mereka boleh berfikir, mereka boleh merasakan bahawa there is something wrong dengan pemerintahan kita, there is something wrong dengan ekonomi kita. Yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. I'm not anti-capitalism. Saya anti-capitalism. Saya bukan anti kepada orang yang nak buat bisnes jadi kaya. I am not against siapa yang nak buat, orang kata apa, bina kekayaan dengan usaha, dengan bisnes dan sebagainya. I'm not against that. Tapi dalam masa yang sama, apa rakyat yang kita nak bentuk? Apabila nak menang pilihan raya, kita bagi dia orang gula-gula. Semata-mata nak menang pilihan raya, kita bagi mereka gula-gula, RM500, RM1,000 sekali setahun. Tetapi
dan kita biarkan mereka dalam keadaan tersebut, tetapi kita tak tingkatkan tahap ekonomi mereka. Kita tak tingkatkan tahap ekonomi mereka. Sebab itu saya kata, kalau sekiranya saya sarankan kepada Pakatan Harapan, kalau antara manifesto, kalau betul you nak buat lah, kita kena at least bagi minimum wage. Minimum wage tu ada untuk semua sektor, itu yang pertama. Tapi kalau kita wajibkan minimum wage, itu kos kepada syarikat-syarikat tersebut. So kena fikir both sides, syarikat dan juga pekerja. Macam mana kita nak tingkatkan? Cost of business dah meningkat. So macam mana kita nak reducekan daripada cara lain? Kita kurangkan kos, contohnya nak menyewa. Kita kurangkan kos, contohnya mungkin tax umpamanya. Benda-benda yang itu kita boleh kurangkan within our power. Now, another thing, kenapa kita tak boleh fikirkan antara mereka yang contribute kepada ekonomi tetapi tak ada pendapatan minima. Dia contribute kepada ekonomi tapi mereka tidak ada gaji. Saya bagi contoh suri rumah. Dan Kak Wan dah buat benda ni. Apa dia buat ialah suri rumah boleh buat KWSP. Suami boleh potong gaji suami bagi kepada suri rumah. Kita nampak macam benda ni is a joke, but it's actually one way macam mana kita nak developkan ekonomi kita. You'd be surprised sebenarnya apa yang kita buat. Kita empower the man and the woman untuk dapat pendapatan kalau sekiranya mereka dah mencapai 55-60 tahun. Bayangkan katakanlah dia dah capai 55-60 tahun, seorang suri rumah, tak bekerja, menjaga anak sepanjang masa. Ataupun mungkin tak ada anak lah, suami je bekerja. Halfway ditakdirkan, na'uzubillah, suami meninggal. Ataupun mungkin mereka berhutang, tak ada duit. At least by the age dia ada 50-55, mungkin dia bercerai, dia ada income, pendapatan yang dia orang simpan sendiri. Mungkin tak banyak, sikit pun ada, cukup. But sekurang-kurangnya something for them. Benda ni tak difikirkan sebab kerajaan yang ada sekarang ini bukan memikirkan bagaimana cara kita nak selesaikan masalah rakyat ini. Dia memikirkan bagaimana cara kita nak mengatur apa yang aku bakal dapat dan berapa orang ini bakal dapat. Itu yang tadi tu, 2 darab 2 berapa? Berapa yang bapak nak? Itu yang sebenarnya perancangan itu. Termasuklah PAS. Persoalan pemikiran mereka bukan lagi mengenai apa yang rakyat boleh dapat. Kalau mereka memikirkan apa rakyat boleh dapat, lama sudah mesti tak pegang vaksin. Yang pegang vaksin KKM. Lama sudah dia empowerkan setiap negeri untuk laksanakan pelan pemulihan kesihatan mereka sendiri. Kenapa kita kena federatekan? Kenapa kita kena pusatkan pelan kesihatan kepada pusat yang menentukan kepada seluruh negara? Kenapa kita tak bagi kerajaan negeri dan juga kementerian kesihatan negeri menentukan hala tuju kepada kesihatan mereka? Dan ini dibenarkan. Perkara jadual ke-9, ada yang hari daripada pembangkang itu kata itu bahawa kesihatan ini masalah federal. No, I disagree. Kesihatan bukan masalah federal, dia di bawah jadual bersama, jadual ketiga. Kenapa kita tak bagi kementerian kesihatan negeri menentukan hala tuju kepada kesihatan mereka? Dan ini dibenarkan. Perkara jadual ke-9, ada yang hari daripada pembangkang itu kata itu bahawa kesihatan ini masalah federal. No, I disagree. Kesihatan bukan masalah federal, dia di bawah jadual bersama, jadual ketiga. Dia di bawah jadual ketiga, dia bukan di bawah jadual yang concurrent, bukan. So balik kepada cerita PAS tadi. Now, adakah PAS akan setia? Adakah PAS mampu? Sekarang ini semua pihak PAS Bersatu dan juga UMNO mula mencurigai PAS sebagai rakan yang boleh dipercayai. Mereka tahu mereka tidak boleh, macam kata Rafizi, mereka tahu mereka tak boleh tidak. Jangan bertembung dalam pilihan raya. Mereka tak boleh tidak, jangan bertembung dalam pilihan raya. Mesti jangan bertembung dalam pilihan raya. Tetapi keadaan yang ada sekarang ini tidak dapat tidak menyebabkan mereka kena bertembung dalam pilihan raya. Muafakat nasional telah dikhianati oleh PAS. Sekarang ini Perikatan Nasional nak juga dikhianati oleh PAS. So akhirnya PAS nak kembali menyokong kononnya muafakat nasional tersebut. Nak menyokong muafakat nasional tersebut. Itu yang akan menjadi persoalan kepada kita, sama ada dia boleh berjaya atau tidak.